dan juga sebentar lagi satu lagi ialah jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi petang ni apa yang Zul nak kongsikan dulu bersama semua yang tonton kita punya Ruang Lunchtime Lokal 2 jam ni? Okey, jadi pagi tadi kita ada few data. Yang pertama kita ada GDP untuk Australia dan juga ucapan daripada RBA yang menyokong kepada Australia dollar, Zatul. Basically kita ada angka GDP yang lebih kuat daripada jangkaan pasaran, lebih tinggi. Performance untuk ekonomi Australia pada suku pertama 3 bulan tahun ni nampaknya kukuh. Kita ada kekuatan dekat pasaran komoditi di mana Australia ni pengeluar komoditi dan kita nampak ekonomi Australia ni lebih positif. Kita juga ada a bit of news mengenai kripto. US punya regulator bimbang sebab kepada all these tweets by Elon Musk, Zatul. Kita ada tahun lepas kalau tak silap saya, di mana kita ada saham Tesla turun naik dengan banyak mengikut kepada tweet daripada Elon Musk. Dan SEC dia punya badan penguatkuasa pemantauan dia memberi amaran dan menyaman mengenakan compound lah kepada Elon Musk dan juga syarikat Tesla. Dan antara syarat dia, Tesla kena tengok, kena pantau apa yang ditweet oleh Elon Musk ni. Jadi apa yang dikatakan oleh SEC dalam pernyataan awal pagi tadi adalah kepada Tesla mungkin tak membuat pemantauan yang cukup kepada tweet daripada Elon Musk. Satu lagi adalah kepada mata wang Turkish lira, Zatul. Kita ada Presiden Erdogan Turki yang nakkan supaya kadar faedah diturunkan, dan kali terakhir benda-benda ni berlaku, kita ada pemecatan kepada anggota dalam Turkish punya Central Bank. Timbalan gubernur dia dipecat. Kalau tak silap saya, gubernur dia sendiri pun dipecat kalau tak silap saya, menyebabkan Turkish lira tu jatuh banyak awal pagi tadi. Jadi ada few things lah yang berlaku awal pagi tadi masa sembahyang subuh, masa awal pagi tadi. Jadi banyak juga meriah lagi hari ni macam semalam juga. Jadi banyak yang nak dibincangkan kejap lagi bersama Zul. Teruskan bersama. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya dekat ruangan komen sebelah kanan video ni. Waalaikumsalam semua. Ruslan, Akasha, Rosdi dan juga semua yang dah join lah. Okay, jadi tak nak buang masa Zul lagi. Saya serahkan kepada Zul sampailah jam 4 petang ni. Silakan Zul. Thank you, Dato'. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Ruslan, Kasha, Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Sesi saya hari ini lain sikit, 2 sampai 4, dan insya-Allah pada sebelah petang nanti 6 sehingga 8 kita ada Facebook Live bersama Imran. Ikut Facebook Live dia. Mana tahu menang apa-apa ke kan? Zatul, okey, tak apa. Kita punya ni tak HDR, Zatul. Nanti Zatul kena tukar dia punya skrin ke. Kalau tak dia tak sharp. Okey, tak apa. Jadi ada 2 sesi saya untuk hari ni. 2 sampai 4, 6 sehingga jam 8. Petang ni topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Wassalamualaikum. Okey, dan sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan guraukan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Pian dan lain-lain. Dah makan tengah hari, Zul? Makan tengah hari, sila. Betul, buruk muka CMJ. Pakai 3GP. yang tadi tu Zata. Nanti Zata. So ada update dekat streamer program kita. So setting dia lari sikit. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran. Wassalam Galih.
dapat ikut kali. Okey. Kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Jadi secara besarnya sentimen pasaran pada waktu ini agak bercampur. Kita ada untuk China yang lebih rendah, kita ada kat luar China yang lebih tinggi, Europe yang lebih neutral. Ni pada waktu Asia bagi tadi China jatuh, teknologi sektor dia jatuh. Kita ada untuk untuk Jepun, untuk Nikkei yang lebih positif, ditutup lebih tinggi sebentar tadi. Kita ada Europe yang tak ke mana. Dia punya futures menunjukkan bahawa DAX dijangka tak berubah, lebih kurang penutupan semalam. Kita ada untuk US futures tak ke mana, berlega sekitar penutupan awal pagi tadi. Daripada sudut kalender awal pagi tadi kita ada GDP. Saya refresh, kita baru saja ada data untuk Germany. Kita ada GDP Australia yang keluar lebih kuat, lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Ini memang dijangka di mana kita ada kekuatan dekat pasaran komoditi. Untuk dan malam tadi kita ada ISM Manufacturing PMI untuk US lebih positif, lebih kukuh. GDT Price Index menunjukkan dairy products mula jatuh. Dalam kalau anda tengok result dia, few months dia dah mula menurun. Ini adalah untuk ni. Tapi kena faham, inilah daripada satu angka yang amat tinggi. Lain daripada tu untuk hari ini tak ada banyak daripada sudut data ekonomi, nothing much. Itali bercuti hari ini, ekonomi dia mula buka, mall dia mula buka. Waalaikumsalam Marian. Kejap kita tekap. Okey, daripada sudut data ekonomi nothing much. Kita juga ada ucapan daripada RBA pagi tadi yang nampaknya RBA mula lebih positif. Ada kemungkinan untuk mengurangkan pembelian aset dia. Lain tak ada banyak. Kita tengok dekat chart apa yang kita nampak semasa. Okey, daripada sudut besarnya untuk semasa kita ada untuk yen dan juga untuk New Zealand dollar yang lebih lemah berbanding dengan mata wang lain. Indeks kita cuma ada untuk untuk Jepun, untuk JP225 yang lebih positif. Jadi kita lihat kepada pergerakan dekat indeks, a few yang saya tweak sikit, di mana pada waktu ini kita sedang menjangkakan wave 5 daripada wave 3. Maksudnya kat sini kita jangkakan yang lebih sideways dekat sini. Yang lebih sideways. Maksud dekat indeks untuk hari ini saya jangkakan pergerakan yang lebih sideways. Untuk hari ini, I'm talking about hari ini, tak semeriah apa yang kita nampak sebelum ni lah. So saya jangkakan untuk indeks ini dekat hourly. Ini dekat hourly di mana saya jangkakan dekat indeks kita akan ada pergerakan dalam ini. Kita sedang membuat wave 5. Dalam yang lebih kecil ini adalah untuk indices. Ini adalah untuk indices. Okey, dalam ni dalam okey. Ini adalah untuk indices. Untuk hari ini, I'm talking about hari ini untuk hari ini. Tapi dia melengkapkan untuk US indices, dia melengkapkan wave 3. Okey, jadi kita ada yang dijangka lebih mellow lah, lebih ni. Saya tak jangka ini terlalu tinggi sebabnya kalau itu terlalu tinggi macam ni, kejap saya adjust dulu kita akan ada wave 3 yang pendek. Dia tak dapat terlalu tinggi macam tu. Okey, so ini mungkin cuma dekat sini. Okey, ini mungkin cuma dekat situ je. Dekat je. Sekejap Okey, ini cuma mungkin macam ni saja. Tak terlalu tinggi sebelum kita menyaksikan satu correction dan meneruskan pergerakan mengukuh. So seperti inilah. Nanti saya just chart dia. So US 500 kalau kita letak tinggi macam tu, wave 3 ni jadi paling pendek Okey, ini satu dalam dia. 1, 2, 3, 4 dan 5.
Okey, elite wave ni anda boleh buat apa sahaja. Okey, asalkan dia tak wave 3 internal dia tak bertindih. Okey. Jadi US apa pun ke atas anda tak short index. Okey. Itu adalah untuk US 500, tak ada peluang kat sini, tak ada apa-apa. Boleh tak dia bawah lagi? Yes, kalau dia bawah lagi ini wave 3. Dan kita ada extension maksudnya ini seluruhnya ini adalah wave 5 dan saya cuma alihkan dia macam ni. 1 2 lepas tu ini adalah 3 1 2 3 4 macam ni. Ini 1 2 3 4 and 5. Sorry, ini 3. Ini 3, ini 4. Faham? Okey. Jadi kalau itu berlaku, kalau ke bawah lagi, kalau dia ke bawah lagi tak ada, sama, tak ada peluang. Kita menyangkakan dia akan habiskan 3 ni. Dia tak ada, saya tak jangkakan dia akan rally yang banyak. Okey, itulah untuk US 500. Untuk indeks, even dekat DAX kita tengok US 30 pun sama. 3 ni tak sampai 1618, so correction ini kita tak boleh masuk. Tak Pian. Itu setiap lekuk, jangan. Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada at least dia buat higher high kat sini ke kan. Tak ada apa-apa. Kalau anda tengok dekat sini, anda dah mula nampak, kita jangkakan dekat sini akan membuat ni tau. Akan membuat apa dia? Akan membuat divergence di sini. Kalau anda tengok stokastik ni tak tahu berapa kali saya tukar dia. Kita dah ada snake sebelum ini. Kita ada snake dekat sini. Okay, so kita dah ada pullback internal untuk wave 4 dan kita jangkakan akan ada wave 5 kat sini. Ini daripada 111 lah kalau nak tengok 111. Saya tak buat yang tu. Saya melukis, saya tengok. Tapi kalau saya ceritakan benda tu, sampai bila kita punya sesi ni tak habis kan? Kita cerita satu chart dia habis 2 jam. Okay, apa dia? Kita jangkakan yang lebih lower momentum apa pun US 500 pun sama, tak. US 500 pun tak. Pullback ni tak. Pullback ni tak ada 1618 kan. Kalau anda nak masuk selepas ni, anda tengok kita berada dalam equal leg area. Kalau ini wave 3, ini adalah ni, kita berada ini adalah dalam equal leg area. Di sini, yes, sini kita ada momentum. Tapi tak cukup 2 time frame yang menyokong untuk kita nak katakan trend tu ada. 2. Satu dekat yang fractal besar ni, satu kat fractal yang kecil tu. Dua pecahan ataupun 2 time frame lah dalam bahasa kita ni, 2 time frame yang katakan ada trend. Sama ada dua-dua ada incomplete, dua-dua tu ada momentum, ataupun dua-dua tu satu incomplete, satu momentum, 2 time frame. Kalau dia break atas ni, contoh yang ini break atas ni, at least kita boleh katakan ini 1, 2, 3. Then kalau dia sampai incomplete, momentum ataupun incomplete, kita boleh masuk wave 4. 2 time frame. Ingat, 2 time frame yang ada trend. 2 time frame. Ini tak ada apa-apa. This one nothing. Jadi tapi arah dia ke atas. Jangan short dia. Kalau dia pullback ini anda tak trade. Ini 3 ni tak ada 1618. Kalau dia naik kan, 3 ni naik buat 1618, 3 ni naik buat 1618 kat sini. Anda dapati sebelah sini dia continue, dia buat higher high. Then 4 ni anda boleh trade. 4 tu anda boleh trade. Tapi arah dia ke atas. Arah dia ke atas. Masa ni untuk indeks tak ada trend. Tak ada trend.
Ini adalah untuk Nasdaq. Untuk Nasdaq sama. Nasdaq apa expecting apa sama juga wave 5. Sini kita tengok. 1, 2, kat sini belum ada. Kalau 3 ni buat momentum, then dekat satu time frame dia tak buat high tau. Kalau 3 ni 3 ni sampai 1618 tapi tak break high, anda tak dapat trade 4. Faham tak? Kalau 3 ni break 1618 dan break high kat sini, 4 tu anda boleh trade. Dia break high dekat sini. Kalau dia buat, saya bagi contoh, ini buat 1618, tidak break high, lepas tu dia turun 1, 2, 3, wave 4, lepas ni dalam ni 3, 4, 5, turun 1, 2, 3, dia ada incomplete. Dia ada incomplete. Dan kita boleh trade wave 1, wave 2. Tu boleh trade. Itu boleh trade, yang ini boleh trade. 2 time frame. Itu 1, 2. Yang tu boleh trade. Kalau dia macam tu. Ini wave 4 macam ni. Contoh dia. Dan ini break 1618. Then anda boleh trade. Jadi pada waktu ni tak ada apa-apa. Nothing. Stand on the side. Untuk indeks tak ada. Untuk indeks saya jangkakan arah dia ke atas, sideway ke atas. Hari ni indeks akan lebih sideway tapi ke atas. DAX pun sama, we are expecting wave 5 pullback. 3 ini tak ada 1618. Okay, ini tak ada incomplete sequence. Different dia sini buat high. Nampak? Itu different dia. Sekiranya dia pullback 5 ke atas, dia tak sampai juga 1 ni, dia naik macam ni. Dia naik macam ni, tak juga sampai 1. 1, 2, 3 anda boleh trade. 4 ni anda boleh trade. Tu beza dia. Maksud 2 time frame ni maksudnya macam ni. Nampak tak ini ada buat high, ini dah ada higher high harian. Jadi dalam yang besar ni kita masih ada higher high dalam yang besar. Dalam yang kecil pula kita tunggu ada tak dia, dalam yang besar ni dia buat higher high. Maksudnya dia ada trend lagi, masih continue. Dalam yang kecil kita masih ada incomplete. Katalah dia tak sampai 1. Waalaikumsalam. Cik baik tengok Discord. Okey, katalah dia naik macam ni tapi dia tak sampai 100%. Macam tu. Dan 1, 2, 3 kita masih ada incomplete dalam yang ni. Yang besar dia continue buat higher high. Yang kecil kita masih tak complete. Jadi kita boleh masuk yang 4 ni. Tu contoh dia. Faham? Benda ni dia semua benda ni. Is everything adalah benda ni incomplete sequence ataupun momentum sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Dia semua benda ni. Ada cuma kecil-kecil-kecil kan dia punya fractal, dia punya fikir kepada besar kepada kecil. Dia semua benda ni, dia sama cerita je. Sama je. Cumanya anda daripada besar ke kecil kan. Daripada daily turun kepada H4, H4 turun kepada H1, H1 turun kepada M30, contoh dia. Faham? Dua fractal. Fahamkan konsep fractal yang fractal tu. Fahamkan konsep pecahan. Jadi kat sini kita ada dalam yang besar dia breakout. Ini breakout. Jadi kalau ini masih ada incomplete, yang besar ada trend, yang kecil masih tak cukup, kita trade masuk daripada yang kecil. Boleh? Fikirkan daripada besar turun ke kecil. Besar turun ke kecil. Dua fractal. Fractal tu maksudnya pecahan. Yang nombor-nombor ni fractal. Saya tulislah. Okey. Fractal, kalau kita gunakan yang paling kecil yang ini
Kadang-kadang anda tengok, ini fraktal. 2, 3, 4, 5. Lepas tu A, B, C. Lepas tu W, X dan Y. Ini subminuet. Lepas tu kita ada minuet. Ini yang biru. Okey, 1, 2. Dan anda dapatlah idea dia. Dan seterusnya. Lepas tu kita ada yang hitam ni. Iaitu 1. Lepas tu anda ada yang merah balik. 1 besar. 1 lah. Oh, 1 Lepas tu anda ada yang biru pula. Macam ni. 1. Lepas tu ada yang yang ni pula. Primary. Itu adalah dia punya turutan lah dan seterusnya. Jadi dua fraktal kena trend. Dan baru kita ada trend. Satu fraktal ada trend, satu fraktal ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Dan anda treat. Okey. Yen pair. Banyaknya saya terima mesej pasal DJ ni. Kalau wave 2, ini kalau anda tengok turun dia, laju semacam kan. Itu wave 2. Jadi saya tukarkan charting ni, saya tukarkan chart dia, instead of ini 3 dan 4, turun laju semacam, saya senang je. Sekarang ni saya nak lukis chart simple je. Kalau kita ada set up, lepas tu orang duk mesej, DJ bila nak naik bang? Tengah wave 2 lah tu. Saya tak dapat nak tengok laptop ataupun PC semalam sebab anak main game sampai jam 2. Lepas kita punya sesi kan. Jadi saya tak dapat nak update chart. Kan? Tanya dalam grup. Mungkin Aryan boleh cerita Dale bagus untuk lukis. Jadi tanya Dale. Kan? Saya tak dapat nak ni. Saya senang je. Ni tengah wave 2 ni. Kalau keluar kabut mesti wave 2. Simple je saya punya ni sekarang ni. Senang je indikator. Tak payah tengok RSI. Tengok phone. Kalau banyak tanya, bang, bila DJ nak naik, nak MC account. Yang core tu tak ada letak SL, apa hal? Aduh. Sama time frame ke, Zul? Tak. Fraktal ni macam ni. Kalau kita nak lukis fraktal, kan, ini biasanya adalah minute chart kebiasaannya. Yang merah ni daily chart. Itu untuk lukis. Tapi tak kisah mana-mana time frame yang anda nampak lekuk. Faham tak? Tak buka chart forex lagi hari ni. Tak. Dia kalau anda tengah tengok dekat kalau anda tengok daily kan. Kalau anda tengok chart ni daily, macam DJ ni kan, anda buka daily, anda tak nampak yang kecil-kecil tu. Anda tak nampak. Macam mana kita nak tengok yang kecil-kecil ni yang tak nampak? Kan? Kalau saya tunjukkan yang merah ni kat situ, tengok. Kalau saya tunjukkan merah ni dekat daily, nak tengok macam mana dia? Tengok. Macam ni rupa dia. Macam mana nak tengok dia? Terlalu kecil. Tak nampak lekuk dia, tak nampak. Tak jelas. Sekarang ni saya senang kan. Kalau nak tengok wave 2 ke tak, kalau kita ada set up, orang banyak message, wave 2 lah senang jadi. Apalah. Setiap lekuk, setiap candle, bang, dia dah turun banyak ni bang. Zone untuk ni adalah zone between 1 ke 1618. Terlebih daripada sini, kena stop loss lah. Itu je. Tak ada semua kita dapat 100%. Tak wujud. Kalau dapat 100%, awak ingat saya ada kat sini je. Pian, kalau semua entry kan, memang 100% dia kena kat sini terus naik. Kita dua tengah shopping kat mana, Pian? Pian? Aryan? Kalau betul-betul dekat satu tu, memang kena. 1 pip terus pergi. Kita dua dekat mana sekarang ni?
Apalah duk. Kalau ada lah. Jadi kalau anda enter yang ni, yang saya tahu, Bang Galil, kita duduk kat pulau. Mana duduk kat pulau? Kita beli pulau. Kita nampak pulau. Cantiklah pulau tu. Jom beli. Bagi siapa yang enter yang ni, anda dah BE ya. Tu dah kena 50%. Kejap saya cek dulu. Dah lah tak ada MT4. Saya kena trade pakai phone ni. Dia kena 50%. Sekejap. Mata dah lah tak nampak dah pakai phone. Sekejap. Cat dia tak on lagi. Cat dia tak on lagi. Tak, belum 50%. Dekat XM belum. Belum 50%. Okey. Jadi dekat cat lain ini dah 50%. Tariklah 50%. Kalau dia 50%, first ataupun partial anda close. Alihkan stop loss. Anda boleh alihkan stop loss dekat entry anda. Saya alihkan stop loss sini. Kan bulan. Kita beli bulan. Ada kat Wakanda. Kat shopping. Okey, jadi kalau anda ada entry yang ni, ni dah 50%. Tengok level dekat XM. Saya tak nampak. Mata ni memang tak nampak. Jadi anda alihkan, saya alihkan BE dia dekat sini. Kat sini. Sebabnya saya tunggu peluang untuk dia pergi lagi. Cayman Island. Okey. Ambil risiko yang sanggup kita ambil. Itu je. Okey, itu adalah untuk GJ. So GJ ni ini sharp correction dan saya letakkan dia, so ini boleh jadi A, B dan C ataupun W, X dan Y. Tak kisah apa pun, sama, tempat dia sama. GJ ke atas, UJ pun ini dah break out. Jadi maksudnya sini 4 kita. Sini 4 kita. Okey, sini 4 kita. Itulah untuk UJ. UJ saya kena tukar dollar index a bit ya. So untuk Euro JPY, it might be 2 kat sini. Kita tunggu break high dekat sini. Kita tunggu break high. So ini nampak 5 wave. Sini nampak macam 5 wave. Tapi dia tak break lagi. Kalau dia break, then 2 kita kat sini. Maksudnya kita sama dengan GJ tadi ke atas. Asalkan anda tak short yen pair. 15537. Okey. Asalkan anda tak short yen pair. Jadi kalau ini turun balik ke bawah, kita ada incomplete sequence, anda boleh trade dekat 2 ni. Jadi GJ tadi mungkin kena BE ataupun kena stop loss, whatever. Anda dah pergi, saya ikut je SOP, itu je. Ikut dia punya sistem. 50%, kalau GJ dapat 50%, ini turun balik, saya enter yang ni. Kalau GJ tak keluar partial, tak tutup, ini turun balik, saya tak enter. Boleh? Ini tak sampai lagi equilibrium. Okey, itu adalah untuk EJ. Ini adalah untuk EJ. Mana EJ? Itulah untuk EJ. Jadi, cuma masuk untuk EJ tu, kalau GJ tadi dah lock. Okey, 155.371. Sampai 371. Saya 155.37 cukup. Tak ada 371. Okey, kalau dia turun balik, then kita boleh cari peluang untuk EJ ni. Kalau dia turun balik. DJ anda dah lock kalau itu berlaku. Kalau tak ada. AUD JPY ini buat higher high. Jadi anda tahu ini buat higher high. Di sini kita ada higher high berlaku dan nampaknya kita sedang buat, ini adalah 1 2
Ini adalah satu. Belum. Tak dah, belum dapat. Itu tak cukup lekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belum. Kalau anda kira satu lekuk dia baru saja ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau anda nak kira satu, dia baru saja ada 11 lekuk. Jadi belum cukup. Dia kena buat 12, 13. Dan 1, 2, 3. Kalau ada yang break RSI. Kalau malas nak buat elite wave, ini tip dia. Kalau anda malas nak buat elite wave, setiap kali ada structure ni macam ni kan. Lepas tu dia ni, lepas tu turun. Lepas tu dia break structure. Dia break structure buat higher high ataupun lower low. Kalau anda dapati kawasan ni, kalau anda memang malas lah, anda nak pakai incomplete sequence dengan momentum sequence saja trade. Saya bagi tip nak tip dia. Kalau memang malas betul aku nak buat elite wave ni. Okey, ini tip dia. Apa tadi? Ini anda tengok ada incomplete sequence. Dan anda dapati breakout ini dalam bentuk memang trend, nampak cantik je. Ini teknik channel. Kalau anda nak tahu kami semua rajin. Okey. Kalau belum mahir tapi rajin ataupun tak mahir, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia tak mahir dan juga malas. Ataupun dia malas dan mahir. Macam mana tu? Ada orang dia pandai tapi dia tak nak lukis. Ada juga tak sempat. Ni saya bagi yang paling simple. Anda dapati ada incomplete sequence. Sini tak kisah. Asalkan breakout ini cukup sifat. Faham cukup sifat dia? Ya. Anda tengok dia berakhir dengan divergence. Nombor anda kira lekuk dia. Anda kira lekuk dia, jumlah lekuk dia kalau anda nak kira satu turun naik tu, hendaklah 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Selagi dia tak sampai ada incomplete sequence ataupun momentum sequence, okey, buat dia sebelah pagi saja Kasha. Kalau cerita banyak kerja, kalau anda tengok jadual saya, dan kita boleh sembang pasal banyak kerja. Kan? Saya update chart 2 kali je. Cukup sifat. Itu je kan. Dan kalau tak nak ni, anda kira satu lekuk. Ini 1, 2. Anda kira satu lekuk tu. Sebab kalau dia berbentuk sebagai diagonal, breakout dalam diagonal, anda boleh trade dia. Faham? 5, 6, 7, 8, anda tengok 9. Okey. Itu yang pertama. Dan anda dapati ini nombor 9. Faham? First, incomplete sequence ataupun momentum sequence. Breakout daripada range. Faham? Daripada satu range, anda nampak dia breakout. Ataupun dia continue structure dia. Nombor 2, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Berakhir dengan divergence. Okey? Dah cukup? Nombor 3, anda tunggu RSI break structure. Faham? Sebab anda nak tengok dia betulkan structure ini. 1, 2, 3. RSI yang kita cerita semalam. Alamak, sekejap pula aircon dia. Kepanasan aku. Okey. Kalau tak pengsan.
Dah sudah ikon ni tak jalan pula. Faham? RSI brake structure. Ingat tak yang kita cerita semalam? Brake structure. Boleh Aryan? Pian? Kalau memang tak nak lukis elite wave, cuma tengok chart Zul saja. Anda boleh gunakan cara tu. Bertiga benda ni. Tiga benda ni. Boleh? Boleh. Tiga benda tu je. Incomplete sequence, momentum sequence. Itu yang pertama. Fibonacci dulu. Lepas tu ada tengok nombor dia. Breakout tu hendaklah 5, 9, 13, 17. Ada kira satu-satu lekuk yang anda nampak. Lepas, kalau anda nak tengok lekuk tu, anda boleh guna stokastik. Ikut stokastik punya wave. Lepas tu tengok RSI break structure. Trade. Tunggu 3 wave. Itu je. Tapi dia punya break tu hendaklah daripada RSI punya break hendaklah daripada nombor lekuk 5, 9, 13, 17, 21. Faham? Itu kaedah paling simple. Saya gunakan tu je sebenarnya. Boleh tak? Saya gunakan tu je sebenarnya trade. Tapi untuk nak faham benda ni, anda dah faham elite wave, anda sekarang ni dah faham apa saya cerita kan? Kalau anda tak faham elite wave, boleh tak faham apa saya cerita? Tak faham kan? Satu saya kata, anda kena faham elite wave. Baru anda tahu apa yang kita ceritakan ni. Kalau tak faham elite wave, saya cerita benda incomplete sequence, momentum sequence, 5, 9, 13 tu apa benda tu cerita ni. Itu je sebenarnya. Mana Abigail? Abigail tunggu nota ni. Boleh? Okey. Dah faham? Dah faham. Itulah. Kalau tak faham elite wave, anda tak akan faham apa saya cerita benda yang sebelah kiri tu, yang sebelah atas tu kan. Tapi the moment anda dah faham elite wave, alah, tu je sebenarnya. Penat aku duk lukis naik turun 1, 2, A, B, C, W, X, Y. Tapi kalau anda faham elite wave, then anda tengok benda ni, alah, simple je. Itu dia. Apa benda dah bunyi. Sekejap. USD CAD. Lepas ni kita tengok. Okey. USD CAD. USD CAD. USD CAD. Ni contoh dia. Tengok, ni contoh dia. Ini breakout kan? Ini breakout. Ini breakout. Ini breakout kat sini. Ini buat lower low. Okey, ni breakout kan? Lepas tu anda tengok. Ini triangle. Jadi tak cantik sangat. Tak kisah. Daripada selepas breakout tu, tak kisah. Anda kira lekuk dia. 1, 2. Anda kira, boleh kira satu-satu kalau anda nak. 3, 4, 5. Faham? Ada kira je. Kalau nak kira 1, 2, 3, 4, 5 kecil-kecil ni pun boleh. Kalau nak. Galih dan anda nampak tak jumlah lekuk dia? Jadi sekarang ni anda nak tengok RSI dia break structure. Okey, break structure. Maksudnya macam ni. Break trend line. Ni sekarang ni break trend line. Jadi anda nak tengok 1, 2, 3. Boleh? Anda nak tengok 1, 2, 3. Tak kisahlah dia kat mana. Tak kisahlah dia mana. Ini triangle. Jadi kalau kita ambil, ini adalah untuk UCAD. Okay. Saya tak enter sebab daripada sudut ini triangle. Sebab 1, 2, 3.6 dia lebih daripada invalidation. Tapi faham contoh dia? Tak kisah macam mana rupa dia. Kalau ini 4, ini mungkin 4. Ini mungkin 4. Nanti saya kena tengok lain-lain punya ni. Ini mungkin 4. Ini adalah 1, 2, 3,
4 dan 5. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. Dah refresh bibir dan suara tak sing. Jangan lama sangat tengok bibir saya, lapar. Faham? Saya kena tengok kepada lain-lain Canada dollar punya pair. Tapi sini ada setup. Sini ada setup. The thing is 1, 2, 3.6 dia sama high kat sini. Jadi tak cukup sifat lah. Tapi ini lebih kurang cara dia lah. Ini lebih kurang cara dia. Saya buat benda ni je sebenarnya trade. Saya kira je lekuk dia. Saya pernah cerita belum masa mula-mula saya cerita Elliott Wave. Apa saya cakap? First thing, anda pandai mengira tak? Kalau anda pandai mengira, anda boleh buat dia. Asalkan pandai mengira 1 sampai 5. Itu je. Okay? Ini saya tak trade. Ini saya tak trade. Sebab 123.6 dia lebih tinggi. Okay. Tapi itu contoh dia lah. Ini buat low. Ini daripada high kat sini. Bukan daripada 4. 1, 2, 3, 4. Anda tengok yang nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Anda tengok RSI dia break structure. Kalau kita equal leg dia 123.6 tak lebih daripada high kat sini, kita boleh trade. Boleh? Okey, kita balik kepada yen pair tadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then tak cukup sifat. Ini turun balik, tak cukup sifat. Tak cukup sifat. Okey. Tak cukup sifat. Lain daripada tu, untuk yen pair kita dah ada GJ. Lain daripada tu EJ kalau dia turun daripada semasa. AUD JPY ini bukan high. NZD JPY. NZD JPY masih lagi in progress untuk lengkapkan wave 2 ni. Jadi ini adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, NZD JPY. Maksudnya AUD JPY ni masih ke bawah. AUD JPY. CAD JPY pun masih ke bawah. Ini pun masih ke bawah. Ini masih ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi high. Okey, itu adalah untuk sebabnya dalam ni kita akan lukis 1, 2, 3, 4, 5 whatever cara anda lukis Elliott Wave lah. Elliott Wave ni saya fitkan Elliott Wave dalam yang lekuk-lekuk tu, faham tak? Dalam lekuk-lekuk tu setiap kali 5, 9, 13 itu adalah nombor 5 saya. Kalau saya anggap ini sebagai satu positif. Kalau saya kata ini 2, ini WX ataupun ini A, B dan C, then sini akan jadi 3. Maksudnya dia akan jadi macam ni. W, X dan Y. Saya akan fitkan dia. Itu je guna Elliott Wave. Elliott Wave tak ada apa-apa pun, cuma papan tanda je. Lekuk anda nak kira satu-satu macam ni. Anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tetap tak cukup. Kenapa saya tak tahu? Memang itu hukum dia. Itu kena tanya mendiang RN Elliott. Dia yang jumpa benda ni. Itu Elliott Wave. Yang logo-logo tu cuma cara tanda je. Elliott Wave sebenarnya lekuk tu, lepas tu fractal, pecahan dalam lekuk. Gelombang. Itu sebenarnya Elliott Wave. Bukannya Elliott Wave 1, 5, 3, A, B, C, W, X, Y. Itu cuma tanda dia. Elliott Wave semua cerita gelombang. Itu sebenarnya konsep Elliott Wave. Macam apa Jepun tu? Ni. Apa nama yang Jepun tu?
Ni. Allah, pandai boleh lupa dah. Apa nama dia? Yang Jepun tu. Ada Kumo apa semua. Dia bukannya cerita indikator tau. Dia cerita pasal 3 konsep. Time cycle. Dia bukannya cerita pasal bukan Satoshi. Dia bukannya cerita pasal ni. Dia bukannya cerita cuma pasal kejap 7-6 cuti. Sekejap. Banyaknya cuti kita. Duk cuti je kan. Saya tak berapa suka cuti. Tapi kita banyak cuti. Okey. IVN, itu dia. I ni satu macam tu. V bentuk V. N sama je. Itu sebenarnya bukannya pasal indikator dia. Indikator Ichimoku. Yes, Ichimoku. Okey, UDJPY ini tak ada. Dalam ni kita dah ada trend dalam yang kecil. Jadi kalau kita kira 1, 2, ini semua masih lagi korektif. Satu lagi high, kalau dia buat satu lagi high macam ni, satu lagi high, then ada tengok RSI, dia break out, ini boleh entry. Faham? Itu yang penting. Ini break high. Yang penting structure, ada high, ada low. Boleh? Sudah. Goichi. Faham? Ada tengok RSI dia break structure. Pada waktu ni ini baru tengah test. Mungkin dia break structure. Belum confirm, tapi yang dia break structure adalah dalam count yang korektif. Jadi kalau korektif dia masih boleh jatuh lagi. Faham? Kalau dia naik dan dia breakout dan breakout dia berakhir dengan divergence, serta count dia adalah count motif 5, 9, 13, 17, 21, 25, dan 3 wave breakout 3, 1, 2, 3 lekuk nampak trade. Itu je. Nobita Nobi. Giant, ada giant. Faham? Anda akan faham benda ni kalau anda faham Elliott Wave. Anda tak faham Elliott Wave, saya cerita apa pun dekat sini, apa benda so cerita 5, 9, 13. Okey. Cat JPY satu lagi lekuk ke bawah ni kita boleh trade. Setakat ini daripada yang breakout ini, kalau anda kira satu-satu lekuk, kalau anda nak kira satu-satu lekuk lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana kira? 7, 8, 9. Lepas tu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kalau nak kira 25, 26, 27. Mana nak tengok satu-satu ni. Ni high ke tak? Kira dia akan nombor-nombor tu. Faham? Kira dia habis-habis lah kalau nak kira satu-satu macam tu. Tak payah pun. Ini wave 3. Ada nampak 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 habis kat situ. Teruknya bat punya leg. Pergi tekan ni bat. Pergi tekan refresh. Faham? Nampak tinggi macam ni. Ini wave 3. Dia naik lagi. Ini wave 5. Lepas tu anda tengoklah. Sini dia kena breakout RSI. Sini kena breakout RSI. Turun ni kena breakout. Maksudnya breakout ini. Sini yang kena breakout. Jadi kalau dia tu anda nak tengok dia breakout ini di structure. Sebab ini membetulkan structure ini. Jadi anda nak tengok daripada sini, anda tarik. Ingat tak triangle tu? Mana triangle ni? Mana tool triangle saya? Anda tarik triangle daripada bawah yang ni kepada yang atas. Okey. Jadi kalau dia breakout structure ini, maksudnya RSI ni,
Saya letakkan ke atas. RSI ni breakout ini, then ini anda boleh trade. Kalau nak kira macam tu pengsan lah kan. Cycle sequence correlation malam nanti, petang nanti. Kalau anda jangka ini A, B dan C, CAT JPY, sama ada CAT akan, okey, CAT JPY simple je. CAT JPY ni apa? CAT JPY adalah USD CAT dan USD JPY kan. Dan anda dapat CAT JPY, betul tak? Jadi kalau ini jatuh dalam A, B dan C, sama ada USD CAT, maksudnya CAT jatuh ataupun JPY kuat kan. Jadi sama ada USD CAT tengah naik ataupun USD JPY tengah jatuh. Lepas tu anda tengoklah apa bentuk struktur dekat USD JPY. Kalau ini jatuh, kalau anda jangka A, B dan C, anda tengok USD JPY, ini naik, jadi itu bukan USD JPY jatuh, itu USD CAT naik. Jadi anda tengok USD CAT dia naik. Jadi kat sini ada kemungkinan untuk buat A, B dan C. Faham? Faham kali? Itu je. 1, 2, 3. Anda tengok struktur ini ni, jadi ini A, B dan C. Maksudnya, kalau ini A, B dan C, USD JPY ni tak dapat nak kuat sangat. 4/5 ni, dia akan jadi diagonal. Ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada, dia tak trend sangat. Sebab kalau USD JPY trend sangat, kalau trend 3 dia trending sangat, CAT JPY tak dapat jatuh. Faham? Anda kena tengok konsep triangular, 3 benda. 3. Jadi Illuminati kita. Faham? Anda kena faham konsep 3 benda untuk currency triangular. Anda ada 3 benda dekat situ. Sebabnya sama ada mata wang kebanyakannya base dalam US dollar, Malaysia ringgit quoted dalam dolar. Itu dah dia. Jadi kalau kita jangka untuk CAT JPY buat A, B dan C, A, B, C. Okey, sini ada 5, sini ada 5. Okey. Jadi itu kedua-duanya motif. Dan ini CAT CJ. Tapi ada nampak UJ tengah nak naik. Ini UJ. Ada nampak UCAT, okey, pun tengah naik, tapi selepas dia break out 5 wave, okey, dia nak naik. Dia naik macam ni. Ini UCAT. Macam mana saya lukis? Ini UCAT. Dia daripada lower low. Ini lower low. Kan? Jadi, kalau anda nampak CJ ni turun dan dijangkakan buat 5 wave, UJ naik, UJ tak akan naik laju. Kalau UJ naik laju, CAT JPY ni tak dapat buat 5 wave. Faham tak? Tak dapat buat 5 wave. Kalau UJ naik, CJ juga boleh naik. Betul tak? Sebab JPY lemah. Ini cuma turun kalau CAT lemah, JPY ada tentukan mana satu. JPY kuat. Faham? Ini logik je sebenarnya. 5 minit lagi, aduh, kita baru sampai yen. Memanglah. Tak apa, hari ni kita entam 4 jam. 2 jam, petang nanti 2 jam lagi. Saya ceritakan benda ni. Kalau UJ kita nampak dia naik, kan? Jadi ini bukan JPY kuat. JPY sideways. Kelemahan ini sebab Kanada dolar yang lemah dalam keadaan ini. Faham? Faham tak?
sama ada JPY ni tak lemah. JPY sideway. Ya, Canada dollar yang lemah. Jadi kita nampak UCAT, tapi kita tak kata itu trend reversal. Sebab UCAT kat situ baru saja buat lower low. Dan kalau dia ada incomplete sequence ataupun momentum sequence ke bawah, pergerakan itu cuma retracement. 3 jam lagi, 3 jam 5 minit lagi. Faham? Tiga benda. Saya ambil lah. Kita buat sukan. Kita cerita, nanti kita cerita pasal dolar dengan gold apa semua. Gold ada peluang nak enter tau. Lepas break nanti. Sabar. Satu candle tu 1 jam. Nak tengok setiap tick tak ada tahan. Okey. Anda bayangkan kita ada rumah tiga orang. Kita bayangkan 3 orang, adik-beradik. Kita ada Galih, okey, Galuh, susah kan, orang tak faham. Kita ambil nama lain. Galih, Pian dan Rosdi. Okey, kita ambil 3 orang ni. Jadi kalau kita tengok dan 3 orang ni masuk pertandingan sukan badminton. Badminton okey, dia masuk main beregu. Tapi cerita dia dia boleh tukar-tukar partner. Okey. Kalau kita nampak Galih tengah bagus, Pian tengah bagus. Okey, tengah bagus. Kalau kita gandingkan diorang ni, prestasi diorang kalau sama-sama bagus, peak prestasi dia adalah 100%. Ini sideway. Kan? Ini adalah peak performance dia. Galih dengan Pian sama-sama kuat. Jadi itu 100%. Galih, Rosdi sama-sama kuat. Itu 100%. Itu peak kita. Dan kita ambil 100 kepada 0. 100 kepada 0. Okey. Kalau semua ni kuat, kita gandingkan dia. Kalau dia seorang kuat, seorang lemah dan setara kekuatan dia, ini 50. Faham? Ini 50. Kalau seorang kuat, Galih kuat, Pian lemah. Dan kita ambil performance dia sebagai robot. 100 kepada 0. Galih tengah 100, Pian tengah hancur. 0. Jadi kita dapat angka 50. Faham? Okey. Katalah kita ada yang masa dia naik turun. Antara 0, 50 kepada 100 tu. Nak cerita dalam bentuk binary yang susah ni. Katalah Galih hari ni okey. Pian tak berapa okey. Kan? Tapi Galih okey dia 80. Pian tak okey dia 40. Kita ambil average ni berapa jadinya? 40 ni 60. Okey, chart dia berada dekat sini. Payahlah saya nak guna contoh ni. Tapi anda fahamlah 3 ni. Faham tak? Sama macam ni. Sama macam 3 arbitrage 3 ni. Arbitrage 3 ni, ya. Faham? Susah saya nak explain. Saya nak cuba cari contoh yang simple sikit. Apa yang kita nak trade? Kalau CAT JPY yang penting apa kita nak trade. Kalau CAT JPY ni turun dekat sini, anda boleh masuk. Faham? Sini ada higher high. Kenaikan dia dalam 5 wave. Itu je yang penting. Yang penting itu. Lain tak penting. Faham? CAT JPY anda boleh long daripada 2 ni. Tunggu dia break A, tunggu break ini dulu. Okey. Baru kita dapat kira kat mana. Abang Rosdi jadi referee. Biarlah dia orang nak buat apa pun.
Susah nak explain dia. Anda faham kan? Anda sedang trade tiga benda, bukannya trade dua benda. Bila anda tengok cross, bila anda tengok cross. Faham? Ini ada incomplete sequence. So, breakout dengan 5 wave. Dalam yang besar, dia ada trend. Yang lagi besar, yang lagi kecil pun dia ada trend. Tak cukup lagi. Trade lah, itu je. Asyik kena penalty. Okey, KJPY kita ada set up, GJ kita dah masuk, EJ ada peluang, NJ tak lekap lagi. Kalau ada satu lagi kaki ke bawah, anda boleh trade untuk NJ. Okey, GJ kita dah ada. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik untuk dolar dan juga komoditi serta cross selepas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.